أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Hari ini kita akan bincangkan surah 76 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Dan tidaklah engkau mendapat apa yang engkau kehendaki, melainkan menurut apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hidup kita ini adalah sebagai hamba Allah. Kita hidup di bawah undang-undang dan peraturan Allah. Dan kita tak akan dapat sesuatu yang kita kehendaki ikut kehendak kita, melainkan menurut apa yang Allah kehendaki. Kerana setiap sesuatu telah ditetapkan takdirnya. Telah ditetapkan peraturan, undang-undang dan ketetapan daripada Allah sendiri. Kita ambil satu contoh. Dalam hidup manusia ini, manusia inginkan kejayaan dalam hidup ini. Dan berbagai-bagai gambaran kejayaan dilukiskan untuk kita capai. Tapi apakah kejayaan yang sebenarnya yang Allah kehendaki? Siapa yang ikut apa jalan yang Allah tunjukkan, dia akan dapat kejayaan itu. Cuba lihat surah 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Pasti beroleh kejayaan. Ini Allah kata pasti, qad. Pasti beroleh kejayaan. Man tazakka. Orang yang membersihkan jiwanya. Jadi asas pertama nak jadi beroleh kejayaan, kena bersihkan jiwa. Jadi nak bersihkan jiwa ini ialah kita ubah diri kita menjadi hamba Allah. Dan bukan jadi hamba dunia. Sebab itu bila dia ubah diri menjadi hamba Allah, Allah sebut dalam ayat 15, wa zakara asma rabbih fa shalla.
Jadi ia menyebut nama Tuhannya. Ia menyebut kesemua nama Tuhannya. Lalu solat. Menyebut nama Tuhan ni Allah sebutkan di awal-awal ayat yang turun lagi. Dalam surah 96. Surah 96 ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah oleh engkau dengan nama-nama bagi Tuhan engkau yang menciptakan. Jadi baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi bila kita baca sesuatu yang menyebut nama Tuhan yang menciptakan, jadi ini maknanya Bismillahirrahmanirrahim lah maknanya. Tapi disebutkan makna kepada nama Tuhan yang menciptakan. Itulah kita baca Quran, kan? Jadi kita baca dengan Bismillah. Tuhan yang khalaqal insana min alaq. Tuhan yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram. Tuhanmu adalah Tuhan yang benar-benar mulia, maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar kepada kamu dengan qalam. Jadi qalam ini ialah Allah mengajar manusia ini dengan ketetapan yang telah Dia tetapkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh qalam. Jadi segala ketetapan yang ditulis oleh qalam dalam sebuah kitab itu, itulah dia ajaran yang Allah turunkan untuk mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui. Jadi Allah turunkan Quran ini. Baik, tentang qalam ini, Allah cerita dalam surah 68, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi qalam dan apa yang ia tulis. Jadi qalam ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menulis segala takdir ketetapan Allah dalam sebuah kitab yang tersimpan di Lauh Mahfuz sana. Jadi kitab catatan di Lauh Mahfuz itu diturunkan ke bumi melalui perantaraan Jibril selama 23 tahun untuk rujukan. Jadi rujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipanggil Al-Quran. Jadi dengan bawa Quran ini, manusia akan jadi satu manusia yang terpimpin di bawah pimpinan Allah Subhanahu wa taala dengan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang buat begini, walaupun perbuatan mereka itu kadang-kadang luar biasa dan nampak macam pelik pada manusia ahli dunia ini, tapi mereka bukan manusia yang gila. Kerana mereka buat kerja tu dengan bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ada duit, kita rajin infak. Apa orang kata? Awak dah gila ke? Asyik bagi infak saja. Sebab di dunia ni semua dia tulis. Sepanjang highway ni daripada Perlis sampailah ke Johor tu. Dia kata saving for the brightest future. Bukan? Menyimpanlah untuk masa depan. Menabunglah untuk masa depan. Kita pula bagi infak untuk masa depan. Gila tak kerja macam tu? Bagi orang tak beriman, mereka kata itu kerja gila. Kerana mereka tak menyimpan. Macam manalah masa depan mereka. Tapi Allah kata macam ni, bila buat kerja macam tu, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Quran yang Allah turunkan itu menjadi orang yang gila kalau kamu mengamalkannya. Kerana kamu sekarang ini sebenarnya sedang menempuh jalan kejayaan. Kerana apa yang dimaksudkan jalan kejayaan? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagi engkau benar-benar pahala yang tidak putus-putus disebabkan infak kamu itu. Kita infak buat sekolah umpamanya, orang belajar, pahala kita buat dapat, pahala orang datang belajar pun kita dapat sama. Dan pahala itu dapat sampailah ke hari kiamat. Betapa besarnya pahala yang kita akan peroleh dengan ikut jalan yang Allah tunjukkan, yang ditetapkan oleh sebuah kitab yang ditulis oleh qalam untuk panduan hidup kita. Dan orang yang begininya ikut Quran ini, Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi kita nak bina jiwa kita ini menjadi jiwa yang bersih. Yang kita lakukan tazkiyah dan menjadi mempamerkan dalam kehidupan sepanjang hidup di dunia ini dengan akhlak yang agung. Itulah tujuan hidup kita. Orang beginilah orang yang beroleh kejayaan. Sebab itu kalau kita balik kepada surah 87 ayat 15, selepas Allah sebut wa zakara asma rabbih, Allah kata fasalla. Jadi selepas dia baca Quran, dia solat. Jadi faktor kejayaan kita ni jadi faktor kejayaan kita selepas kita tilawah, kita solat. Kerana solat inilah yang akan melahirkan satu kesedaran yang kita ni hamba Allah, dan selepas itu, lepas solat, kita bekerja di jalan Allah.
Dalam surah 29 ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah oleh engkau apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab, yang ditulis oleh qalam, yang diturunkan oleh Jibril ke dunia ini untuk menjadi rujukan kita dan kita baca sebagai Quran. Dan dirikanlah salat. Dirikan itu maksudnya, dan bangunkanlah institusi salat dalam kehidupan kita. Bila orang tu nak salat, apa dia kena buat dulu? Baca Quran. Baca, faham Quran ni. Jadi kalau dah kita lahir sebagai seorang Muslim, kita kena belajar Quran supaya solat kita tu ada makna. Jadi bila orang tu solat tu dia faham apa yang dia baca, maka solat itu dalam dia berdiri bermunajat kepada Tuhan, dia membuat aku janji. Antaranya dia kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Antaranya lain dia kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Dan kesemua 7 ayat tadi semuanya adalah ringkasan kepada Quran ini. Dan dia baca tiap-tiap hari berapa kali? 17 kali sehari. Pada 5 waktu yang berbeza dalam sehari. Kalaulah dia faham apa yang diucapkan itu, bukankah Quran yang dia baca setiap hari itu akan menjadikan satu yang membentuk pemikiran dia untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian, bila dah berlaku begitu, solat ini, tanda khusyuk ialah bila tanda khusyuk solat dapat kelihatan? Ya. Selepas solat itu tanda dia. Kalau dia saya solat betul. Kalau solat betul, mestilah solat itu boleh mencegah perbuatan fahsyak. Solat itu boleh mencegah perbuatan sumbang. Mana dia buat baik dengan manusia semua. Dia tak adalah nak mengumpat. Dia tak adalah nak memfitnah. Dia tak adalah kedekut. Dia sentiasa ada sifat nak menolong orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang yang jauh daripada fahsyak. Dan ia juga jauh daripada perbuatan mungkar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku beriman tapi tak percaya ke Quran. Dia mengaku beriman tapi Quran ni jauh daripada dirinya. Dia baca Quran, dia tak faham, tapi dia baca kitab lain, dia boleh faham. Mana orang ni mesti ada lagi unsur-unsur mungkar, iaitu syirik dalam jiwa. Jadi kena bersihkan hal-hal yang demikian daripada kehidupan kita. Dan kerana itulah Allah kata, waladzikrullahi akbar. Dan sudah tentulah zikrullah. Dalam konteks ini, zikrullah itu ialah
Al-Quran, tilawah, dan juga solat itu adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bila manusia dapat bersihkan jiwa dia, terima Quran ini sebagai panduan hidupnya, baca, faham, amal, ajar, sebar dan sabar, dan dia dirikan solat dengan penuh kesedaran dan keinsafan, ketika bermunajat dengan Tuhan dan dapat jelmakan tindakan-tindakan sepatutnya dalam kehidupan ini, barulah dia beroleh kejayaan. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah 35 ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ini 3 perkara yang Allah sebutkan. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian membangunkan institusi salat, dan yang ketiga dia menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan, kerana mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi kalau kita buat 3 perkara ni, kita tak akan rugi. Orang yang tak akan rugi itu itulah orang yang beroleh kejayaan. Apa Allah kata dalam ayat 40? Ayat 30? liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pasti dia akan cukupkan buat mereka pahala ataupun ganjaran buat mereka. Dan dia akan tambahkan buat mereka daripada kurniaannya dengan balasan syurga. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Kalau kamu ikhlas mentaati Allah, Allah ampunkan segala kekurangan dalam kita mengerjakan perintah Allah tadi. Dan dia Allah Tuhan yang Maha menerima kesyukuran. Sesiapa yang bersyukur, dia akan tambahkan lagi. Tapi siapa yang kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Jadi yang ketiga, di tambahan dia ialah infak tu. Infak satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Infak ni adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak ni bukan suka-suka. Infak ini kita kena atur dia supaya menjadi berkesan dalam proses kita nak bangunkan ummah ini.
Kalau kita infak sesuka hati je, tak ada perancangan, kita hanyalah bekerja bagaikan orang yang melepaskan batuk di tangga. Bukan ada satu perancangan yang hendak kita capai. Sedangkan kita bekerja ni untuk membangunkan agama Allah. Membangunkan satu sistem hidup yang bila kita laksanakan dalam kehidupan kita, kita akan dipimpin menuju kejayaan. Tapi kalau kita buat tanpa mengikut jalan yang Allah tunjukkan melalui Nabi kita, maka kerja itu hanyalah kerja-kerja pinggiran sahaja. Kerja-kerja di pinggir. Kerja-kerja di pinggir ini tak sampai ke mana-mana. Sebab itu Allah tegah kita melakukan sesuatu itu hanyalah di pinggir-pinggirnya sahaja. Cuba lihat surah 22 ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Sebahagian orang ada yang tunduk patuh kepada Allah hanyalah di pinggir-pinggirnya sahaja. Jika ia beroleh kebaikan daripada kepatuhannya itu, maka tenanglah dia dalam keadaan demikian. Dan jika ditimpa sedikit musibah ke atasnya, maka berbolak-baliklah penderiannya. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Itulah sebenarnya kerugian yang nyata. Jadi hidup kita di dunia ini hendaklah bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita infaklah ke jalan Allah kerana mencari redha-Nya dan mengharapkan balasan syurga-Nya. Dan itulah jalan yang membolehkan kita beroleh kejayaan. Sebab itulah bagi orang yang tidak ada niat nak infak dan tak ada pula merasa perlunya infak kerana lebih yakin untuk menyimpan, maka mereka sebenarnya adalah orang-orang yang rugi. Dalam surah 59 ayat 9, Allah ceritakan sifat golongan Ansar yang suka menyumbang, suka berkorban untuk menolong orang lain, iaitu saudara mereka daripada kalangan Muhajirin. Allah gambarkan mereka ini melalui firman-Nya, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang menyediakan negeri, iaitu Madinah ini, tempat orang-orang muhajirin berhijrah. Dan mereka beriman sebelum kedatangan orang muhajirin itu lagi. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mengasihi orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mengasihi orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mengasihi orang muhajirin yang datang ke tempat mereka. Dan tiada dalam hati mereka sebarang kepentingan daripada apa yang mereka sumbangkan. Itu sifat dia. Pertama, kasihkan kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Yang keduanya, tiada sebarang kepentingan bagi mereka atas apa yang mereka sumbangkan. Tak ada tujuan lain di sebalik sumbangan mereka. Dan yang ketiganya, wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka utamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka berhajat kepada apa yang mereka sumbangkan itu. Jadi sesiapa yang boleh membebaskan diri bersifat kedekut, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi kejayaan ini akan dapat daripada orang yang berjaya bebaskan diri bersifat kedekut. Jadi itu satu yang telah pun Allah gariskan. Jadi qad aflaha man tazakka. Pasti beroleh kejayaan orang-orang yang membersihkan diri. Jadi salah satu benda yang kita kena bersihkan ialah sifat kedekut. Jadi tak sanggup berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa tak sanggup berkorban, maka sudah tentulah ia juga tidak akan beroleh kejayaan itu. Kenapa mereka tak sanggup berkorban? Cuba lihat surah 87 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka begitu terkesan dengan kehidupan dunia ini. Jadi dunia ini mereka rasa satu perkara yang sangat besar dalam hidup ini. Siapa yang rasakan dunia ini segala-galanya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Kerana dunia ini bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Cuba lihat dalam surah 29 ayat 64.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hiburan dan mainan. Jadi benda hiburan ni benda yang palsu, benda yang sementara dan benda yang tidaklah berpanjangan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui. Jadi oleh kerana itulah, kita kena bekerja bersungguh-sungguh untuk membangunkan agama Allah ini, kerana itu adalah habuan untuk akhirat kita. Dan kita kena gunakan seluruh apa yang Allah kurniakan kepada kita untuk mencari kesenangan akhirat itu. Cuba tengok surah 28 ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Dan carilah pada apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Dan jangan lupa habuan kamu untuk dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbaik kepada engkau. Dan jangan buat kerosakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang buat kerosakan. Jadi oleh kerana itulah kita kena giatkan usaha membangunkan masyarakat supaya mereka berupaya untuk melakukan tilawah. Boleh baca Quran, boleh faham Quran, boleh amalkan Quran, boleh ajar Quran, boleh sebar Quran dan boleh sabar menghadapi segala ujian dan cubaan kerananya. Yang keduanya, menghidupkan institusi solat dalam kehidupan kita ini. Solat ini bukan sekadar mengerjakan solat dengan melakukan segala rukunnya, tetapi solat itu lebih daripada itu lagi. Kita kena bangunkan institusinya. Kerana nak solatlah kita kena ajar orang tilawah. Kerana mereka kena baca Quran dalam solat. Kerana nak solatlah kita kena sediakan masjid. Kerana nak solatlah kita kena sediakan bekalan air. Kerana nak solatlah kita kena adakan bekalan elektrik. Itu semuanya namanya institusi.
Dan selepas solat pula, kita kena adakan program mengajak jemaah kita ni infak fi sabilillah. Nak tolong orang miskin, nak bagi pekerjaan kepada orang yang menganggur, nak bantu anak-anak yatim, orang-orang yang kurang bernasib baik dan sebagainya. Itu kerja orang yang solat. Kalau solat di tiap-tiap masjid dia berfungsi macam tu, barulah solat itu solat yang bermakna. Tapi hari ini solat cuma rupa, tapi tak sampai ruh dia dalam jiwa. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia tu tak begitu kukuh. Hubungan dengan Allah baca pun tak faham. Hubungan dengan manusia kedekut pula. Macam mana nak berlaku solat itu yang bermakna dalam kehidupan kita? Sebab itulah dalam hal ini, kalau kita baca dalam surah 47, ayat 38. Jadi dalam hal ini untuk membolehkan institusi solat ini bermakna, maka tak dapat tidak kita kena infak. Sebab itulah tiap-tiap lepas solat disebut infak, disebut zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Beginilah kamu. Tu cakap Melayu pun jugalah. Dalam Arab tu beginilah kamu. Kamu semua ni diajak untuk menginfakkan pada jalan Allah. Tapi di antara kamu ada orang yang bakhil. Siapa yang bakhil sebenarnya ia merugikan dirinya sendiri. Allah itu Maha Kaya. Sedangkan kamu berhajatkan kepadanya. Kita nak pertolongan Allah, kita nak perlindungan Allah, kita nak syurga Allah, kita berhajat kepada Allah. Kalau kamu semua berpaling, tak nak infak, tak nak menolong agama Allah ini, Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain, yang perangainya tak seperti perangai kamu. Rugilah kita kalau Allah gantikan orang lain. Kita nak buat, katakan sekolah, siapa yang sepatutnya infak? Kita semua kedekut, tak nak bagi cadangan. Kita hantar ke Brunei. Jadi siapa yang dapat? Orang Brunei. Kita tengok saja pahala tu berlalu. Kerana kita tak nampak akhirat, nampak dunia juga. Kita simpan lagi baik. Kurang-kurang duit tu kita tengok. Nak buat tambah lagi. Saya ada cadangan. Kita hantar ke Saudi. Orang Saudi pula dapat. Kita tak dapat juga. Akhirnya boleh sampai ke akhirat. Rupa-rupanya pahala yang begitu banyak depan mata kita tu semua yang diambil oleh orang lain. Yang perangai tak seperti perangai kita. Kerana kita ini kedekut. Tak nampak jalan nak buat ni. Cuba kita azamkan dalam diri kita, tiap-tiap tahun ni kita buka lah satu sekolah paling tidak pun. Ajar orang
untuk mengembangkan agama Allah ini. Kita lahirkan tiap-tiap tahun 100 guru umpamanya. Kalau setiap tahun kita boleh lahirkan 100 guru, banyak sekolah dah boleh kita buka. Semua itu pahala untuk kita. Inilah pahala yang paling besar dalam hidup kita kalau kita pandai. Dan nak buat ini semua, tentulah susah. Tapi Allah bagi satu kaedah lagi. Kesemua ini, susah nak buat. Tapi cara nak menjayakannya ada pada surah 3 ayat 104. Itu kita kena buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah kamu semua, dan hendaklah semua jenis daripada kalangan kamu menjadi satu ummah yang mengajak kepada Al-Quran. Al-Khair itu maksudnya mengikut Al-Quran. Dan ayat ini kata, hendaklah semua jenis dari kalangan kamu menjadi satu ummah, bukannya sebahagian kamu. Kalau sebahagian, apa pula ada orang sebahagian dipilih, sebahagian tidak? Siapa yang tak terpilih tu, bukankah dia terinaya? Jadi terjemahan tu kurang tepat yang dalam terjemahan sekarang ni. Kerana kesilapan pada perkataan min tu. Min tu bukannya makna sebahagian, min tu maknanya semua jenis. Jadi, dan hendaklah semua jenis dari kalangan kamu, lelaki atau wanita, dewasa atau berkanak-kanak, kaya atau miskin, menjadi satu ummah yang mengajak kepada mengikut Al-Quran. Kita semua bekerja orang mengajak mengikut Al-Quran ini. Kemudian, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, menyuruh kepada mentauhidkan Allah dan mencegah daripada perbuatan mensyirikkan Allah. Bila kita dapat buat ini, itulah dia, mereka itu adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi kita kena bekerja sebagai satu ummah. Kita daripada kalangan inilah yang datang mengajar, daripada kalangan inilah yang menginfak untuk dapat hidupkan institusi solat dalam pengertian yang sebenarnya. Tapi sayangnya manusia je lebih terpesona dengan dunia, lalu tak nampak jalan ini. Padahal Allah kata dalam surah 87 tadi, surah 87 ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi cerita tentang akhirat lebih baik dan lebih kekal ini bukan cerita baru.
Ini cerita lama dah, dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa manusia masih lagi leka dan lalai? Sedangkan bukan Nabi Muhammad seorang yang cerita benda ni. Allah sebut dalam ayat 18, Inna haza lafis suhufil ula. Sesungguhnya cerita ini benar-benar terdapat dalam suhuf yang terdahulu. Dalam lembaran-lembaran yang Nabi-Nabi dulu bawa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Iaitu suhuf yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa lagi. Ini cerita lama. Umat dulu pun telah binasa kerana mereka bersifat kedekut dan tak hendak membangunkan agama Allah ini. Allah binasakan mereka. Jadi apakah kita juga nak menempuh jalan binasa? Kerana tak nak ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi kita? Hidup kita untuk akhirat dan kita berkorbanlah jalan Allah untuk memahami kitabnya, melaksanakan perhambaan kepadanya dan menginfakkan harta benda kita ke jalan Allah ini supaya kita semua menjadi orang yang cintakan akhirat. Hidup di dunia ini untuk mencari kesenangan akhirat dan membentuk satu kumpulan yang bekerja sebagai satu ummah untuk mengajak manusia ini kepada Al-Quran supaya mereka semua dapat mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Inilah intipati daripada ayat yang kita baca, surah 76 ayat 30. Cuba kita baca balik surah 76 ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Dan tidaklah kamu akan perolehi apa yang kamu kehendaki, melainkan mesti menurut apa yang Allah kehendaki. Maknanya ikut ketetapan dan peraturan yang telah Allah tentukan dalam Quran ini. Ikut Quran, kita akan dapat apa yang kejayaan yang telah ditetapkan oleh Allah jalan dan peraturannya. Kerana sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui dalam menetapkan segala peraturan untuk kesejahteraan hidup manusia ini di dunia dan juga di akhirat. Lagi Maha bijaksana dalam menetapkan segala keputusannya. Baik, insyaAllah itu sajalah yang dapat kita bincangkan. Minggu depan insyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang terakhir dan berakhirlah surah Al-Insan ini insyaAllah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.